Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok terus kitab kita Riyadhus Salihin. Kita masih lagi dalam bab yakin dan tawakal. Dan kita berada pada hadis yang ke-8. Daripada awal kitab ni hadis yang ke-81. Baik. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar lah, sahabat Nabi yang terbaik, malah merupakan manusia yang terbaik setelah Nabi-Nabi dan Rasul. Sejak daripada dulu sampai hari kiamat, tidak ada orang yang sebaik Sayyidina Abu Bakar selain pada Nabi dan Rasul. Selain pada Nabi dan Rasul, yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dia ada hadis dia, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhulil ahli jannah minal awwalin wal akhirin ghairal anbiya wal mursalin. Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni merupakan penghulu kepada orang yang tua-tua. Sebab manusia ni yang terbaik adalah manusia yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Itu manusia yang paling baik. Orang pernah tanya Nabi kan, man khairun nas? Nabi sebut man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang umur panjang 80, 90, daripada dia kecil lagi dia dah biasa dah sembahyang tahajud, mengaji, belajar. Daripada dia balik sampailah dia tua, dia tak pernah tinggal ibadah-ibadah. Itulah manusia yang terbaik. Hatta orang yang mati syahid pun tak boleh lawan dengan orang yang macam tu. Itulah seafdal-afdal manusia. Siapa yang sejak dia balik ataupun sebelum dia balik lagi dah biasa melakukan benda-benda wajib, benda-benda sunat sampai dia wafat. Jadi manusia yang terbaik ini adalah orang yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Bukan sekadar panjang umur tapi dah tua-tua baru nak kembali. Bukan ini. Nabi sebut man tala umru wa sunna amalu. Panjang umur dia dan baik amalan dia daripada dia balik ataupun sebelum balik lagi. Jadi bagi orang meninggal tua ni, meninggal 80, 90, hidup dengan penuh ibadah, dia punya penghulu nanti di dalam syurga ada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni adalah manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Tak kira lah manusia mana-mana pun, pada zaman dulu ke, zaman Nabi yang terdahulu ke dan sebagainya, maka Sayyidina Abu Bakar lah manusia yang terbaik. Baik, nama dia Abdullah bin Uthman. Ni nama betul dia. Abu Bakar ni gelaran dia. Ramai orang Melayu kita nama Abu Bakar. Abu Bakar itu gelaran dia. Orang Arab ni dia ada kunyah, dia suka panggil macam tu. Abu Bakar tu bukan nama, itu gelaran dia. Kita kalau tuan-tuan duduk di tanah Arab, kalau tuan-tuan anak sulung tuan-tuan nama Ali contoh, Arab akan panggil tuan-tuan ya Aba Ali, Abu Ali, Bapa Ali. Kalau anak sulung tuan-tuan nama Fatimah, orang Arab panggil Abu Fatimah, bapa pada Fatimah. Abu Ali, bapa pada Ali. Itu memang dah jadi budaya Arab. Sebab tu Nabi SAW, orang Arab panggil dia ya Abul Qasim, wahai bapa kepada Qasim. Sebab anak sulung Nabi nama Qasim. Jadi Abu Bakar ni digelar Abu Bakar kerana satu-satunya anak isteri Nabi yang Nabi berkahwin dengannya masih lagi dara, anak Sayyidina Abu Bakar lah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu panggil Abu Bakar tu ayah kepada anak dara. Abu tu ayah, Bakar tu bikrun, anak dara. Ayah kepada anak dara, ayah kepada Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, satu-satunya isteri Nabi yang Nabi kahwin masih lagi dara. Yang lain semua janda. Nama betul dia Abdullah. Nama betul dia Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar
bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Baik, jadi ini keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni 10 orang yang dijamin syurga ni, semua keturunan ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bertemu. Jadi kalau kita tengok di sini keturunan Sayyidina Abu Bakar, ini Abdullah, nama Sayyidina Abu Bakar, bin Osman bin Amir bin Omar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab. Tentang sini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Murrah bin Ka'ab. Jadi kalau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nampak tadi Murrah bin Ka'ab sama bertemu. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nad bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi selalu sebut. Tuan-tuan kalau jumpa orang Arab memang boleh baca macam tu keturunan dia. Dia jumpa orang Arab. Sebab dia satu bangsa yang sangat menjaga keturunan. Dan malah biasanya orang Arab dia ada pokok nasab. Syajaratul Ansab dipanggil. Di rumah dia ada pokok nasab dia. Biasanya orang Arab dia memang boleh bagi bin dia banyak. Bin sampai atas. Jadi keturunan Nabi SAW ni bertemu dengan ke mana? Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab ni merupakan tok nek kepada Nabi SAW dan tok nek juga kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Baik. Bin Lu'ay bin Ghalib, bin Ghalib ni sama sampai ke atas tu sama lah keturunan Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Baik. Sama juga mak Nabi. Mak Nabi nama dia Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab itu tok nek kepada ayah Nabi, tok nek juga kepada mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Dia, ayahnya dan mak dia sahabat Nabi. Makna dia apa? Beriman. Ayah Sayyidina Abu Bakar beriman tapi hujung usia. Dipanggil Abu Quhafah. Itu gelaran dia, Abu Quhafah. Nama dia Uthman. Ayah dia wahwa, yakni Sayyidina Abu Bakar. Wa abuhu, dan ayah dia. Wa ummuhu, dan mak dia sahabah radhiyallahu anhum qal. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar boleh je kita kata Abu Bakar bin Abu Quhafah radhiyallahu anhuma, kerana ayah dia juga masuk Islam. Mak Sayyidina Abu Bakar juga masuk Islam. Baik, dipanggil sahabat Nabi. Itu panggil sahabat Nabi. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib itu bukan sahabat Nabi, sebab mereka bertemu dengan Nabi dan mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ta'arif sahabat Nabi ni man laqiya Rasulullah sallam hayyan mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW dan mati dalam iman, itu sahabat Nabi. Abu Jahal tak, Abu Talib tak, Abu Lahab tak, Utbah tak, Syaibah tak, Abdullah bin Ubay tak, yang beriman dengan Nabi SAW pada zaman Nabi dan mati dalam iman. Baik. Qal, dia berkata, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami melihat kaki orang musyrik, wa nahnu fil ghar, sedangkan kami berada dalam gua, wa hum ala ru'usina, mereka berada di atas kepala kami. Ini cerita bila ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini peristiwa hijrah. Nabi berhijrah bila Nabi mula keluar pada bulan Safar kan. Nabi keluar pada bulan Safar. Lebih kurang dalam 29 Safar Nabi keluar. Kemudian Nabi mula bergerak, tapi duduk di bukit duduk di gua apa? Ni gua apa panggil? Bukan gua Hira, gua Sur. Tempat Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Duduk dalam gua Sur waktu berlindung sebelum pergi ke kota Madinah. Nabi bukan terus pergi. Tu kata kena ada perancangan. Nabi SAW, ini kota Madinah, ini kota Mekah, ini kota Madinah, bukan Nabi terus bergerak ke atas. Kalau terus bergerak, musuh akan cari, senang kena tangkap. Apa Nabi buat? Ni Madinah, ni Mekah, Nabi bergerak ke bawah.
lebih kurang dalam 5 km, hampir 5 km ke bawah. Dan ada satu bukit, bukit tu Bukit Sur. Atas bukit itulah ada Gua Sur. Nabi SAW, dan tuan-tuan boleh, tuan-tuan yang pernah sampai di Mekah, saya yakin tuan-tuan pernah sampai di situ. Ada yang pernah naik. Nabi SAW naik di atas tu, naik dan duduk di situ selama lebih kurang 3 hari 3 malam, lebih kurang. Duduk dalam lubang tu kecil je. Kalau tuan-tuan pernah pergi, tuan-tuan tengok memang cukup lah 2 orang duduk dalam tu. Dan Nabi duduk 3 hari. Pasal apa? Nabi tahu bila Nabi hilang, musuh akan cari, kafir Quraisy akan cari Nabi di jalan di antara Mekah dengan Madinah. Mereka akan cari segenap pelusuk tempat. Tu Nabi duduk 3 hari. Biar mereka cari dulu. Cari-cari 3 hari, dia dah tak layak cari, baru Nabi pergi. Itu dia panggil apa? Walaupun kita buat benda yang benar, perancangan kena ada. Kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pernah sebut, al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batil bin nizam. Benda yang benar, bawa perjuangan yang benar, tapi tidak disertai dengan perancangan, tidak disertai dengan strategi, tidak disertai dengan planning. Tak ada langsung hentam kromo saja, pasti akan dikalahkan oleh kebatilan yang ada perancangan yang rapi. Maksudnya walaupun kita memperjuangkan benda yang benar, tak boleh hentam kromo. Dia ada perancangan dia, dan kena tengok jauh, jangka pendek ada, jangka panjang ada, kena pandai merancang. Itulah Allah Ta'ala akan persoalkan akal kita dan hati kita. Kena ada rancang. Siapa paling hebat merancang, dia akan menang dalam peperangan. Siapa yang tak merancang, hentam ikut suka tuan-tuan, dia pasti akan kalah. Jadi Nabi ada perancangan. Biar 3 hari tu, biar dia cari sampai dia tak larat cari. Dia pergi jauh keliling antara Mekah Madinah. Nabi duduk, padahal Nabi berada di Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Duduk di situ. Dan bila duduk di situ selama 3 hari 3 malam, kita tahulah anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dia yang apa? Dia malam dia tidur, kemudian dia sampaikan maklumat apa yang ada di Mekah, sampaikan maklumat pada Nabi SAW. Nampak ada perancangan tu, ada spy. Kemudian yang bawa makanan untuk Nabi, Amir bin Fuhairah, dia bawa susu untuk Nabi, dengan tu bekas hamba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bawa susu untuk Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Baik, jadi tuan-tuan, bila duduk di Gua Sur tu selama 3 hari 3 malam, masa ni kita tahu musuh bagi tawaran. Dia nak tangkap Nabi SAW, sama ada hidup ataupun mati. Dan tawaran dia sangat lumayan, 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, dan kita tahu unta sekarang pun nilai dia besar. Kita kata 10,000 lah. Dan unta yang dia berbagi 100 ni bukan unta biasa-biasa, ni unta yang terbaik. Tuan-tuan kalau beli unta terbaik ni lebih 10,000 lah tuan-tuan. Macam kuda. Dulu kalau orang ada kuda ni orang miskin, yang ada kereta orang kaya. Tapi sekarang siapa ada kuda, dia orang kaya. Kuda mahal. Ada kuda yang 100,000 pun ada, 200,000 pun ada kuda, bagus-bagus punya. Baik, jadi tuan-tuan, ni dapat unta yang terbaik. Kita kata 15,000 Kalau 100,000 mau kalau 100 ekor unta lebih kurang 1.5 juta. Apatah lagi di negara Arab, unta ni nilai dia adalah binatang yang paling berharga. Paling berharga di tanah Arab adalah unta. Baik, jadi tuan-tuan, mereka nak bagi 100 ekor unta merah. Unta merah ni unta yang paling mahal, bukan unta biasa-biasa. Paling bagus, dapat 100 ekor. Ketika ni dah mereka pakat cari Nabi tu, yang pakat cari Nabi tu, tak kira dapat sama ada Nabi SAW masih hidup ataupun dah wafat, yang penting ditangkap ataupun dibunuh. Ketika inilah mereka pakat cari keliling kota Mekah. Jadi duk cari sana cari sini tuan-tuan, sampailah ada sekelompok tu yang mereka pergi cari juga ke bawah. Ada juga tuan, mereka cari sungguh. Kutlah nak cari antara Mekah dengan Madinah, ada juga turun ke bawah, ada. Malah dia turun ke bawah, dia nampak Gua Bukit Sur tu, dia tinggi juga. Sekarang ni kalau tuan-tuan naik pun penat juga. Kalau tuan-tuan naik sekarang ni, yang tuan-tuan naik sekarang ni dah ada tapak, dah beribu tahun, dah lebih 1000 tahun orang duk naik, orang duk pergi ziarah kan tempat Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita duk naik-naik tu dah ada tapak dah. Dalam duk ada tapak tu pun tak larat. Tak larat nak naik. Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar masa naik belum lagi ada tapak laluan tu, belum lagi ada laluan nak naik.
Macam Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat pada Allah. Dah tapak orang naik pergi di mana tempat Nabi Musa bermunajat. Itu pun sampai 5 jam 6 jam nak sampai atas. Lalu di lereng-lereng bukit tepi tu gaung, kalau jatuh tu mati lah. Itu dah ada tapak. Boleh bayangkan betapa sukarnya Nabi Musa dengan kaumnya naik nak bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina. Baik, dipendek ceritanya, ada juga musuh ramai. Tak tahu apa orang, dia pun naik atas bukit, di Bukit Sur tu, dia pun naik dah sampai di atas. Nak cari sungguh nak dapat 100 ekor unta ni. Naik, yang peliknya dah naik sampai atas, bukan senang naik tu, susah. Nabi SAW pun masa naik, Nabi tak dapat teruskan sebab kaki Nabi dah apa? Luka, melecet. Luka ni kan naik batu-batu dia luka. Nabi SAW tak mampu nak teruskan. Sayyidina Abu Bakar yang pikul Nabi. Itu saya kata Sayyidina Abu Bakar manusia yang terbaik. Itu dipanggil As-Siddiq. As-Siddiqin. Itu yang kita baca, ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Setelah Nabi, Siddiq. Itu makam yang tertinggi, baru syuhada wa salihin. Jadi tuan-tuan, Nabi panggil As-Siddiq ni. Siapa yang gelar Sayyidina Abu Bakar? Yang gelar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut turun di langit nama Sayyidina Abu Bakar diserta dengan As-Siddiq, yang benar-benar. Itulah darjat yang paling tinggi manusia boleh capai. Nabi tak boleh lah. Nabi itu pilihan Allah. Manusia yang terbaik Nabi dengan Rasul lah. Tapi yang bukan Nabi dengan Rasul, darjat paling tinggi adalah Siddiq. Baik, jadi bila dah naik sampai ke atas tu, yang peliknya dah mereka sampai atas, mereka tak terfikir nak tengok dalam gua. Itu yang pelik tu. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindung. Mereka dah berada di depan Gua Sur. Dah panjat penat-penat bukit berbatu tu, tapi mereka tak terbayang nak tengok dalam. Itu yang Sayyidina Abu Bakar kata tu, ketika mana kami melihat kepada kaki-kaki musyrikin. Nampak kaki mereka, sebab gua tu macam ke bawah sikit. Nampak kaki mereka di mulut gua tu. Wa nahnu fil ghar, dan kami berada dalam gua. Wa hum ru'a ala ru'usina, mereka berada di atas kepala kami, dekat kepala Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Wallahu alam, adakah ketika ni Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tengah berbaring ke apa, wallahu alam. Tapi memang gua tu dia macam ke bawah sikit. Nampak kaki dia di atas kepala kami, memang rapat lah. Jadi ketika ni kalau mereka tangkap tuan-tuan, dan mereka akan bunuh. Memang mereka nak bunuh pun. Ketika ni sahabat Nabi yang hebat-hebat dah tak ada. Macam Hamzah dah berhijrah, sebab Nabi SAW dia berhijrah lambat. Itu bukti Nabi ni adalah betul-betul Nabi. Sebab para Nabi dia tak boleh tinggal kaum dia melainkan setelah mendapat izin daripada Allah. Yang dapat izin berhijrah dulu sahabat Nabi. Itu yang Hamzah dah pergi, Umar dah pergi, Talhah, Zubair, yang hebat-hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni semua pahlawan-pahlawan handal ni. Sayyidina Ali ada tapi masih muda, yang tidur kat tempat. Masa Sayyidina Ali tidur tempat Nabi tu waktu malam tu, umur Sayyidina Ali masa tu dalam 23 lebih kurang 23. Maknanya dah pemuda lah. Sayyidina Ali pun ditangkap dan ditampang dibelasah oleh Abu Jahal. Pasal dia tak beritahu di mana Nabi SAW. Jadi masa Nabi duduk di situ, sahabat Nabi yang handal-handal dah berada di Madinah. Dan Madinah ni bukan dekat, antara Mekah dengan Madinah jarak dia 500 km. Jauh tu. Jadi ketika ni kalau kena tangkap, memang dia akan bunuh. Itulah tujuan dia. Dia pun nak bunuh Nabi SAW. Jadi sekarang ni mereka dah berada di hadapan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika saat yang getir ni? Faqultu, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka, maknanya mereka ramai lah, kafir Quraisy tu ramai. Kalau salah seorang daripada mereka melihat di bawah tapak kaki mereka, tengok bawah, la absarana, pastilah mereka melihat kita. Nampak. Faqal, apa kata Nabi tuan-tuan? Bila Sayyidina Abu Bakar sebut macam tu, Nabi SAW sebut, ma dhannuka ya Aba Bakr, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar, bisnain, dengan dua orang. Jadi adakah kamu sangka kita berdua sahaja? Wahai Abu Bakar, adalah kamu menyangka kita berdua sekarang? Allahu salisuhuma, Allah Ta'ala lah yang ketiga. Maknanya dia jangan risau.
Allah Ta'ala yang ketiga. Cerita ni tuan-tuan menyebabkan orang masuk Islam. Seorang doktor daripada Kanada, nama dia Dr. Gary Miller. Dia seorang profesor matematik dan falsafah di Universiti Toronto di Kanada. Dia mengajar, dia seorang profesor. Bukan senang nak jadi profesor ni, susah. Dan dia pernah terfikir untuk buat kajian tentang Al-Quran, untuk mencari di mana salahnya Al-Quran dari segi ilmiah. Dia nak cari mana salahnya Al-Quran, dan dia nak buat satu buku yang boleh menolong kawan-kawan dia yang paderi-paderi Kristian ni nak tarik orang Islam masuk Kristian. Maka dia buat satu kajian untuk cari di mana silapnya Quran supaya umat Islam akan goyah iman dia. Pada tahun 1978, ni cerita 1978 namalah. Maka dia pun buat kajian. Masa dia buat kajian tu lama, selama setahun dia buat kajian yang sangat mendalam untuk mencari di mana salahnya Al-Quran. Jadi daripada 1978 sampailah 1979. Sampai 1979 dia nak cari salah Al-Quran, dan dia mendapat pembiayaan duit yang banyak daripada gereja-gereja. Gereja banyak duit. Sebab tu tuan-tuan jangan beli produk yang membantu gereja. Macam produk kecantikan Atomy tu kan. Tengok pakai buntang pun ada, taping pun ada Atomy tu. Atomy tu memang produk dia berkata bagus. Perubatan dia, lotion dia. Kalau boleh elak-elak cari benda lain lah. Memang jelas dalam website dia sebut dia punya keuntungan adalah untuk kristianisasi. Tolong dakwah-dakwah Kristian seluruh dunia. Itu yang ada pendakwah Kristian, dia main pada seluruh dunia. Dia hidup mewah, duit banyak, tak payah kerja, relax. Sebab apa? Badan-badan Kristian bagi dia duit yang banyak. Tuan-tuan biasa pergi ke perkampungan orang asli di Gerik tu, di Lenggong tu, apa ramai kerja Kristian mai. Daripada Korea Selatan antara yang rajin mai. Korea Selatan, Korea daripada Jepun pun ada, Mak Saleh pun ada. Ada kampung di Lenggong tu asalnya semua Islam. Mai Kristian, tawarkan, bukan dia paksa masuk Kristian tu, dia bagi kemewahan, bagi estro, bagi macam-macam, habis semua bakat masuk Kristian. Tinggal 5 keluarga sahaja, 5 keluarga tak silap saya yang masih lagi kekal dengan Islam. Terpaksalah dia buat kampung lain. Kampung tu semua dah jadi Kristian, buat kampung sebelah pula, dengan dia penduduk lautan. Kampung sebelah pula. Main mana duit dia ni? Daripada itulah syarikat-syarikat macam tu. Bukan senang tu. Saya tengok apa orang yang dah duduk dalam Atomy kan, pendapatan bulanan dah lebih 100,000. Dah lebih 100,000. Banyak tu. Kita sebulan 100,000 tuan-tuan, banyak. Ada orang yang saya tengok dah duduk dalam Atomy, pendapatan dia dah 100,000, dia level tinggi atas. Dia tinggal bila dia tengok jelas Atomy ini adalah syarikat yang membantu kristianisasi. Dia tinggal. Walaupun pendapatan dia hilang lah tuan-tuan, sebulan 100,000. Ini orang betul-betul kuat iman lah tuan-tuan. Kalau tak ada iman tak mampu lah. Tapi di Perak ni masih lagi ada seorang pakar motivasi. Pakar motivasi, dia duduk Atomy tinggi-tingginya, ni pendapatan dia ratus ribu lah. Dia masih lagi bertegas dengan dengan masih lagi bersama dengan syarikat tu. Patutnya tak boleh, pasal jelas kecuali syarikat ni tarik balik, kami tidak lagi memberi sebarang dana kepada usaha-usaha menyebar luaskan agama Kristian. Tak apa, tapi masih ada. Tak boleh lah tuan-tuan. Jangan beli produk Atomy tu. Saya tengok kat Bagan Serai, masjid Pak Buntang ada, besar ada tulis Atomy. Dekat dengan berdepan dengan masjid Pada Buntang tu, bukan masjid baru tu, masjid lama tu. Depan dia tu, dia tulis Atomy atas tu. Produk tu lah, ATOMY Atomy. Beli produk lain lah tuan-tuan, banyak lagi jenama lain. Baik, jadi tuan-tuan, Dr. Gary Miller ni selama setahun tu dia dapat dapat dana yang sangat luas. Dia mulakan kajian sampailah 1979. Maka dia patutnya dia buat satu buku yang menjelaskan kesesatan ataupun kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Rupanya 1979 dia masuk Islam. Lain jadinya. Dia masuk Islam, malah ditulis satu buku, The Amazing Al-Quran, Al-Quran yang menakjubkan. Asalnya nak mencari kesalahan Quran, masuk Islam. Dia tulis Quran yang menakjubkan.
Kemudian dia buat apa? Dia masuk Islam dan dia terus bekerja di universiti di Arab Saudi, universiti di Riyadh. Universiti Petroleum dan Gas. Dia tukar nama dia daripada Gary Miller menjadi Dr. Ahad Umar. Ni antara cerita yang menyebabkan dia masuk Islam. Dia ada banyak cerita yang dia baca dalam Quran yang menyentuh hati dia. Ni antara cerita lah yang menyentuh hati dia. Sebab apa? Dia kata, dan cerita ni dirakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 40. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله. Kalaulah tak ada orang yang tolong Nabi SAW, ingatlah wahai umat Islam, Allah telah menolongnya. Bila Allah Ta'ala tolong Nabi Muhammad SAW ni, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار, ketika mana mereka berdua dihalau keluar oleh kafir Quraisy, ketika mana mereka berdua berada di dalam gua. Maknanya kafir Quraisy ni memang nak menghapuskan Nabi, nak halau keluar ni dengan cara tangkap bunuh. Ketika mana mereka berada di dalam gua, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua dalam gua. Idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika mana dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabat ni? Sayyidina Abu Bakar. Ijma' semua ulama tuan-tuan, sahabat dalam ayat itu Sayyidina Abu Bakar. Baik, ketika mana Nabi sebut, sebab tu dalam kitab akidah, siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi ataupun mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, dia kafir, batal iman dia. Siapa yang menghina Sayyidina Abu Bakar ataupun mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, menolak kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, dia telah bercanggah dengan Al-Quran. Ayat 40 surah At-Taubah. Ketika mana Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan duka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita sekarang. Itu yang Dr. Gary Miller masuk Islam tu. Pasal dia kata apa? Kalau betul Nabi ni bukan Nabi, patutnya ketika ni dia mesti cakap apa? Kita kena cari jalan lain lah. Jangan cakap lah, nanti dia pendengar, matilah kita. Kalau bukan Nabi. Tapi apa yang Nabi sebut lah? Nabi dengan sangat yakin Allah yang ketiga, sedangkan maut di depan mata. Itu Gary Miller baca, tersentuh hati dia, dan dia masuk Islam. Ini cerita tentang berkenaan ketika mana Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar nak berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Baik, jadi itu bantuan tuan-tuan, itu bantuan Allah. Sepatutnya boleh je tengok bawah tu, tapi tak terfikir nak tengok bawah tuan-tuan, tak terfikir pun. Baik, muttafaqun alaih. Fi hadzal hadis, kata Imam Nawawi rahimahullah, tanbihun ala anna man tawakkal ala Allah kafah. Ini satu peringatan bahawasanya orang yang bertawakal pada Allah, maka Allah Taala cukupkan. Hidup ni susah, hidup macam-macam cabaran, macam-macam dugaan. Jangan lupa bersandar pada Allah. Tambah-tambah sekarang ni saya tengok dengan beras mahal, semua mahal, orang pakat terasa tuan-tuan. Jadi beras tempatan pun mahal, betul tak? Walaupun kata tak naik, tengok beras tempatan RM40 tuan-tuan. Mahal. Nak buat macam mana tuan? Faizah, beras Faizah kan, Faizah pun tak dapat. Tuan-tuan kalau rasa beras mahal sangat, tuan-tuan memukui sendirilah, betul tak? Memukui masuk mesin ke. Ada kawan saya kat Batu Kurau tu, dia ada mesin, kat Kuala Kurau tu, mesin. Jadi dia ambil sikit, dia masuk mesin tu, simpan beras tu. Sebab mahal lah ni. Apatah lagi kita tahu makanan beras ni makanan ruji orang Melayu lah tuan-tuan. Dah banyak dah saya tengok kedai-kedai yang dah tutup. Dah tutup kan, sebab apa? Terasa siapa yang meniaga dia akan terasa. Sebab apa? Orang dah mula tak berani nak membelanjakan duit. Dia sebenarnya tak bagus. Sebenarnya tak bagus untuk ekonomi. Walaupun ada orang, ada menteri mana sebut jangan makan luar lah apalah. Sebenarnya bila duit tu tak ruling, ekonomi tak berjalan. Dan ekonomi tak jalan, mata wang Malaysia ni takkan nampak kukuh.
Dia tak nampak kukuh pasal orang tak berani belanja duit. Dan tuan-tuan jangan pelik kalau duit Malaysia dia akan jatuh lagi. Sebab tu itu antara kesilapan. Bila barang jadi mahal, rakyat semua pakai simpan duit. Jadi apa jadi? Banyak kedai dah tutup, ekonomi tak jalan, duit kita jadi tak ada nilai. Pelabur tak berani masuk. Dia tak percaya ada nilai ke duit Malaysia ni. Pasal tak digunakan oleh rakyat dia, tak dipusing-pusing duit tu. Itu saya tengok banyak kedai. Baru ni pun saya jumpa satu orang yang berniaga nasi lemak, roti canai. Dia berniaga dah 30 tahun di Penang. Tapi dia kata, ustaz, memang terasa sungguh sekarang ni. Ada dah menu yang dia tak buat. Orang lah ni dah tak berani belanja duit. Tetapi pasar-pasar malam, kadang-kadang orang yang berniaga pasar malam lagi ramai daripada orang mai. Saya tengok pasar malam baru semalam saya pergi di Tepeng. Dia kata, kawan saya kata, penuh ni pasar malam ni di Taman Panglima tu. Tengoklah ni dah ruang kosong. Dah orang pun tak ramai sangat. Sebab apa? Bila beras naik harga yang sangat tinggi, orang mula terasa. Baik, jadi tuan-tuan dalam keadaan yang sangat getir ni tuan-tuan, mungkin sangat getir ni, tawakal pada Allah tuan-tuan. Bertawakal pada Allah, sadar pada Allah. Sama ada waktu senang ke susah ke tuan-tuan, hati kita, kebergantungan kita dalam hati pada Allah. Bukan kerja kita, bukan gaji kita, bukan usaha kita. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila tawakal, Allah Ta'ala cukupkan. Wa nasarah, dan Allah Ta'ala tolong. Wa anah, dan Allah Ta'ala bantu. Wakkalahu wa hifzahu, dan Allah Ta'ala akan lindung dia dan menjaga dia. Habis tuan-tuan. Jadi kita berhenti tuan-tuan. Kita ada tahlil lagi. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu muslimina wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.